Assalamualaikum, bertemu lagi untuk bahagian 2 tajuk mikroorganisma. Kalau untuk bahagian 1 kamu dah kenali setiap jenis mikroorganisma berserta dengan ciri-cirinya, sekarang untuk bahagian 2 saya akan terangkan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi mikroorganisma. Faktor yang pertama adalah kelembapan. Untuk keadaan yang lembap sangat sesuai untuk pembiakan mikroorganisma. Kawasan yang kering menyebabkan mikroorganisma tu kurang aktif. Faktor yang kedua adalah dari segi cahaya. Untuk cahaya, setengah mikroorganisma, contohnya alga, ia memerlukan sedikit cahaya di mana ia ada klorofil dan dia nak buat makanan sendiri. Tapi untuk mikroorganisma lain seperti kulat dan bakteria, dia lebih tumbuh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang gelap dan juga lembap. Okey, jadi cahaya matahari itu tak sesuai untuk dia. Okey, sebab cahaya matahari juga mempunyai UV light, ultra ungu. Sinaran ultra ungu ini juga boleh menyebabkan ia terbunuh. Jadi confirm lah dia tak nak cahaya matahari kan? Okey, untuk faktor yang seterusnya adalah faktor suhu. Suhu yang terbaik adalah suhu 35 hingga 40. Itu adalah suhu yang paling optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tapi kalau yang terlalu sejuk macam dalam peti ais tu, ia boleh merencatkan pertumbuhan mikroorganisma tu. Dan kalau suhu yang terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan ia terbunuh pula. Confirm lah dia nak berada dalam keadaan yang sesuai, iaitu suhu optimum. Seterusnya, dari segi nilai pH. Faktor nilai pH ni sangat mempengaruhi. Di mana untuk nilai pH 7, 7 tu maksudnya pH yang neutral. pH neutral ni adalah pH yang sangat optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tapi ada sesetengah sahaja mikroorganisma yang masih boleh hidup walaupun dalam keadaan sedikit beralkali dan sedikit berasid. Tapi kalau memang acidic dan juga alkaline solution tu memang dia tak boleh hidup lah. Okey, seterusnya dari segi faktor nutrien. Di mana faktor nutrien ni maksudnya setiap mikroorganisma tu dia memerlukan nutrien untuk hidup, sama macam kita lah perlukan nutrien. Okey, tapi nutrien, kalau dia dapat nutrien yang cukup pun tapi keadaan yang lain tak sesuai, contohnya kelembapan kurang, cahaya banyak, nilai pH pun tinggi, suhu pun rendah, jadi itu pun boleh menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma ni boleh jadi lambat ataupun terencat. Jadi setiap faktor ni akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma tersebut. Okey, kewujudan mikroorganisma. Disebabkan kewujudan mikroorganisma ni lah kita dah didedahkan dan kita dah tahu tentang pelbagai penyakit yang melanda kita manusia ni. Okey, dan yang terbaru adalah COVID-19 lah. Itu adalah bukti wujudnya mikroorganisma. Jadi daripada kewujudan mikroorganisma ni kita kena ambil pengajaran. Kita kena amalkan kebersihan dengan secukupnya. Sama ada badan kita, diri kita, persekitaran kita, semuanya kita kena amalkan kebersihan. Yang pertama, basuh tangan setiap hari dalam setiap urusan. Apa sahaja yang kita lakukan, sama ada di rumah ataupun di luar rumah kita, kita perlu pastikan tangan kita sentiasa dibasuh dengan sabun dan juga hand sanitizer. Okey, yang seterusnya, amalkan kebersihan. Amalkan kebersihan dengan cara kita sentiasa minum air masak dan memasak menggunakan air yang sudah dimasak. Pastikan air yang kita gunakan itu adalah air yang bersih. Dan juga pastikan persekitaran kita juga sentiasa bersih. Sentiasa sanitize kawasan tempat tinggal kita, kelas kita dan sebagainya. Okey. Jadi, we have to fight COVID-19 together. #kita jaga kita. Tengok gambar ni. Dia tunjuk gambar orang yang tengah tumbuk virus corona. Okey, itulah perumpamaan di mana kita kena fight COVID-19 together. Okey, fight against COVID-19 ni
thank you for our frontliner lah. Okay, saya ambil kesempatan ni untuk awak juga. Sama-sama kita menghargai jasa frontliner kita, terutamanya polis, nurse, rela, doktor dan sebagainya lah. Semua kerjaya yang sedang berhadapan dan membantu kita bersama-sama untuk fight COVID-19 ni. Untuk membunuh virus corona. Jadi kita ni sama-sama juga kena ambil iktibar dengan cara kita stay at home, kita jaga kebersihan, jaga jarak 1 meter, okay, keluar pun terhad, okay, terutamanya kita yang berada di bandar ni memang kena jaga betul-betul. Okay, sekarang ni dekat mana-mana pun kes dah semakin meningkat, so awak kena take note tentang benda ni. Okay, semoga kita semua dilindungi. Okay, so sekarang sampai masa untuk quiz time. Are you ready, guys? So, kalau kamu dah bersedia, awak revise balik. Okay, kita teruskan dengan quiz time ya. Saya cuba bagi awak soalan dulu, kemudian kita cuba jawab sama-sama. Okey, soalan yang pertama, namakan 5 kumpulan mikroorganisma. Ingat tak 5 kumpulan tadi yang saya dah ajar tadi? Okey, tak ikut urutan pun tak apa. Okey, dah ingat? Boleh? Dah nampak dah dalam kepala? Okey, yang pertama alga, yang kedua kulat atau fungi, yang ketiga bakteria, yang keempat protozoa, yang kelima virus. Okey, virus yang terakhir kita belajar tadi. Okey, seterusnya tugasan uji minda yang kedua. Di manakah habitat alga? Mengapa? Okey, alga saya bagi hint sikit. Yang bentuk dia tadi yang warna hijau yang saya kata terdapat dekat ada dalam gambar tadi. So ingat tak? Kat mana habitat dia, tempat tinggal alga ni? Sebab awak dah biasa dengan alga ni kan, dah selalu jumpa. Okey, so ia terdapat di permukaan air tawar ataupun kulit kayu yang terkena sedikit cahaya matahari. Kenapa? Alasannya kenapa? So berkait tak dengan soalan saya tadi yang saya tanya kenapa dia terdapat di permukaan? Kenapa dia tak terdapat di dasar? Cuba kaitkan. Ya, untuk membuat makanan sendiri secara fotosintesis dengan adanya kehadiran klorofil dan tambahan dengan adanya kehadiran cahaya matahari. So, kaitan dengan soalan tadi, saya kata kenapa terdapat di permukaan air? Sebab dia nak terima cahaya matahari. Kalau dekat dasar air, dia tak menerima cahaya matahari. Okey, kalau dapat pun sangat kurang. Okey. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Pelbagai cara mikroorganisma menerima nutrien, sama ada ia hidup secara saprofit ataupun sebagai parasit. Apakah yang membezakan kedua mereka? Cuba ingat balik beza saprofit dan juga parasit yang saya bagi contoh awak tadi, parasit tu. Okey, dah boleh. Okey, saya proceed. Okey, saprofit ia mengambil nutrisi daripada perumah yang sudah mati. Sebab itulah dia berada dekat kawasan yang reput. Kan, saprofit. Manakala parasit ia adalah mikroorganisma yang mengambil nutri daripada perumah yang hidup dan boleh menjejaskan perumahnya. Okey, jadi janganlah kita menjadi parasit. Sebab tu awak tengok ada cerita Korea pasal parasit. Cuba awak search cerita Korea parasit. Awak tahulah apa maksud parasit tu. Okey, soalan yang keempat. Terdapat pelbagai bentuk yang dapat dilihat pada bakteria terutamanya. Sebab saya kata bakteria yang macam-macam bentuk. Dalam banyak-banyak mikroorganisma tadi, bakteria lah yang mempunyai pelbagai bentuk. Berikan contoh bagi bakteria yang mempunyai bentuk berikut. Okey, kalau bentuk sfera, apa dia contoh dia? Kalau berbentuk rod ataupun silinder, apa dia contoh nama bakteria dia? Yang berbentuk berpilin, apa nama bakteria dia? Mesti awak ingat kan? Kalau berpilin tadi saya katakan dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Pilin. Jadi apa nama bakteria dia? Senang saja, dah boleh ingat. Okey, sekarang kita tengok jawapan dia. So, yang berbentuk sfera adalah kokus. Dengar tadi saya cakap
apa benda yang ada kokus-kokus tu berbentuk sfera. Dia banyak, streptococcus lah, kan? Okay, contoh-contoh dia tadi. Okay, banyak. So kokus lah nama umumnya. Kokus adalah nama bakteria yang berbentuk sfera. Yang berbentuk silinder adalah Bacillus. Yang saya kata Bacillus ni, saya nak cakap kat awak, bakteria yang sangat famous dalam soalan SPM. Okay, untuk soalan SPM terutamanya soalan bahagian C. Kalau KBSM dulu bahagian C, untuk yang rancang eksperimen, planning eksperimen, Bacillus adalah yang paling famous, yang kita selalu guna bakterianya. Okey, dia dalam eksperimen faktor pertumbuhan mikroorganisma. Dia ada sebut tentang Bacillus, bakteria Bacillus. So kita gunakan Bacillus ni untuk kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, untuk berpilin. Yes, spiral. Bentuk pilin ni spiral. So nama bakteria dia Spirilium. Bukan spirulina. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Nyatakan keadaan yang menggalakkan pertumbuhannya. Maksudnya menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma tu jadi lebih aktif lah. Okey, dari aspek cahaya, apa keadaan yang menggalakkan? Dari aspek suhu, apa keadaan yang menggalakkan? Dari aspek pH, apa keadaan yang menggalakkan? Okey, so dari segi cahaya, aspek cahaya, apa keadaan yang menggalakkan? Dia nak cahaya yang terang ke macam mana? Untuk kebanyakan mikroorganisma. Ya, untuk keadaan yang untuk aspek cahaya, keadaan yang lebih gelap menggalakkan. Okey, so keadaan yang gelap. Okey, dari segi aspek suhu macam mana? Ya, suhu optimum iaitu 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Okey, dari segi pH macam mana? Cuba kamu fikir. pH macam mana yang sesuai? Ya, pH neutral iaitu pH 7, di mana pH 7 ni adalah keadaan yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tetapi ada sesetengah mikroorganisma yang masih boleh hidup walaupun dalam keadaan sedikit berasid dan sedikit beralkali. Soalan yang keenam, berikut adalah gambar bakteria. Mengapakah bakteria mempunyai bentuk yang tetap? Cuba pilih antara keempat-empat ciri berikut, manakah yang betul dan manakah yang salah, yang menerangkan berkaitan kenapa bakteria mempunyai bentuk yang tetap. A. Kerana ia mempunyai ekor, iaitu flagellum. Betul ke? Salah. B. Kerana ia mempunyai nukleus. Betul ke? Salah juga. Kerana ia mempunyai membran. Salah. Dan kerana ia mempunyai dinding sel. Betul. Ya, ia mempunyai dinding sel dan juga kapsul. Di mana kapsul ni adalah protein yang menentukan bentuk bagi bakteria tersebut. Soalan yang ketujuh, mikroorganisma P seperti gambar di atas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kesan daripada pergerakannya. Apakah mikroorganisma P? Apakah pengelasan kumpulannya? Cuba kamu ingat balik dalam gambar yang Cikgu Intan dah tunjukkan mula-mula tadi. Antara alga, kulat, protozoa, bakteria dan virus. Agak-agak dia dalam kumpulan mana ya? Ya, mikroorganisma P adalah ameba dan ia dalam kumpulan protozoa. Soalan yang ke-8, ada dua gambar. Gambar X yang menunjukkan satu sel yang daripada satu makin lama makin berpecah kepada dua. Dan gambar Y yang menunjukkan satu sel yang bertunas baru. Okey, nyatakan cara pembiakan mikroorganisma seperti gambar di atas, gambar X dan gambar Y. Sudah semestinya gambar X tu adalah gambar belahan dua dan gambar Y adalah cara pembiakan pertunasan. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan 9. Berikan satu contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan virus.
So, saya nak kamu klik link ni ataupun kamu lihat maklumat yang berada dalam link ni dan kamu akan jumpa jawapannya. Mesti kamu dah biasa kan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan virus ni. Yang kita selalu kena dekat mulut kita. Disebabkan oleh bakteria. Apa penyakit tu? Ya, penyakitnya adalah ulcer. Ulcer disebabkan oleh bakteria. Selalunya selepas kita tergigit sesuatu ataupun terluka, so bakteria tu mudah terkena pada kawasan tersebut dan menyebabkan jadi ulcer. Jangkitan saluran kencing juga boleh berlaku disebabkan oleh bakteria. Batuk kering juga boleh berlaku dan juga kolera dan taun. Okey, untuk penyakit disebabkan virus, banyak sangat dan yang paling kita tahu sekarang ni yang sesuai dengan situasi kita sekarang ni adalah COVID-19 kan. Okey, selain daripada itu juga ada juga virus lain iaitu virus ni boleh menyebabkan penyakit HFMD, HIV, cacar air dan juga beguk. Okey, jadi untuk maklumat yang lebih mendalam dan lebih terperinci, kamu boleh search maklumat dari link ini. Soalan ke-10, tu menunjukkan gambar Vitagen. Vitagen mengandungi bakteria, tapi bolehkah kita meminum Vitagen? Mengapa dan apa tujuannya? Pernah dengar tak tentang bakteria yang ada dalam Vitagen? Bakteria yang ada dalam Vitagen adalah bakteria baik, di mana dia adalah kultur prebiotik. Ia adalah kultur probiotik yang terdapat di dalam Vitagen. Dan tujuannya adalah untuk apa? Ya, untuk menyokong keimunan dan memerangi penyakit. Sebab bila imun sistem kita kuat, penyakit pun dapat kita atasi. Dan juga ia boleh melancarkan proses penghadaman. Ini yang sentiasa disebut semasa pengiklanan Vitagen. Betul kan? Jadi Vitagen ni memang boleh diminum. Okey, so setakat itu sahaja kelas Cikgu Intan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas online Expert Science di Cikgu Intan Channel. Jika anda rasakan nota ini bermanfaat, boleh share, like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.